Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salah dalam pemilihan pemimpin, maka akan jadilah sebuah negara yang berlaku kepada Osmaniyah. Selepas 600 tahun jatuh pada 1924. Pemerintahan Islam Osmaniyah lepas 600 tahun jatuh. Kejatuhan itu antara sebab seperti mana yang disebut oleh Abul Hasan An-Nadawi, apabila anak-anak muda salah memilih pemimpin. Apabila pemimpin yang ada tu pula adalah golongan Yahudi yang masuk dalam Turki pada zaman Sultan Murad, akhir-akhir zaman Sultan Murad. Mereka masuk bukan sebab mereka Yahudi, tak. Mereka masuk Islam sebab Sultan Murad tak benarkan orang Yahudi masuk Turki. Tak benarkan. Orang Yahudi tak boleh masuk sebab Allah laknat orang Yahudi. Dan Sultan Murad dia tahu bahawa Yahudi ni tak boleh main-main dengan dia orang ni. Dia orang ni punca perbalahan di zaman Nabi SAW. Zaman Ali bin Abi Talib, perbalahan antara Ali dengan Muawiyah. Walaupun kita tahu yang mendorong kepada perbalahan itu adalah Syiah, tapi tuan-tuan, siapa di sebalik Syiah adalah Yahudi. Maka oleh sebab itu kena hati-hati. Bila Yahudi dia tak boleh masuk dalam pemerintahan Osmaniyah ketika itu, hampir 30,000, hampir, macam-macam riwayat lah. Ni sejarah. Ada yang kata 30,000, ada yang kata 35,000 lebih, ada yang kata 40, begitulah. Yahudi seluruh negara masa tu mereka masuk Islam. Tengok. Masuk Islam ni ada dua jenis. Pertama, dia masuk Islam betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah. Dia ada satu lagi kumpulan, mereka ni masuk Islam tapi dalam hati mereka ada sifat-sifat nifaq. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk di patak api neraka. Itu kena ingat. Yahudi dia masuk dalam Turki masa tu, dia orang sedang menyebarkan untuk menjadikan the new Turkey. Tuan-tuan, masa tu bila mereka masuk Islam, zaman itu Sultan ketika itu telah membenarkan masuknya Yahudi-Yahudi ini bukan sebab dia Yahudi, tetapi sebab mereka orang Islam. Bila dia masuk dalam Turki masa itu, tuan-tuan, zaman Osmaniyah, mereka mula menyemarak dan sebar dakwah-dakwah dan mula masuk ke dalam semua sektor-sektor yang ada di Turki. Ni saya nak cerita ni. Bila dia masuk, mereka berjaya. Turki, Yahudi ni, tuan-tuan, di mana-mana daripada zaman Nabi Musa sampailah hari ini, Yahudi berada di sepelusuk dunia. Ekonomi dia orang pegang. Dunia, bang. Tu Amerika Syarikat, sebesar-besar Amerika Syarikat tu bukan orang Amerika kat situ. Dia ada Amerika beragama Yahudi. Mereka belajar Islam. Mereka belajar sejarah Islam, nak jatuhkan orang Islam. Ini dipanggil orientalis. Tuan-tuan, orientalis ni, dia orang ni ramai pensyarah-pensyarah kita di UST, UKM dan UST yang lain, UKM, UM, UKM, UPM dan banyak lagi lah. Mereka pergi belajar buat PhD. Siapa dia punya penyelia dia? Yahudi, American, Yahudi tapi agama dia. Tapi dia ni pakar apa? Pakar ekonomi Islam. Pakar apa? Pakar sejarah Islam, pakar falsafah Islam, pakar hadis. Dia kaji hadis, dia kaji Quran, dia kaji tafsir, dia kaji falsafah, the Holy Quran. Tuan-tuan, malu kita. Yahudi belajar Quran, kita tak belajar Quran. Dia tak Islam, tetapi dia belajar untuk create the problems, nak wujudkan masalah dalam negara-negara Islam. Oleh sebab itu banyak benda yang dia orang tahu dan mereka jadikan peluru untuk jatuhkan negara-negara Islam.
Begitulah berlaku di Turki. Apabila dia orang mula masuk dalam sistem pendidikan, dia masuk dalam sistem ekonomi, dia masuk dalam sistem agama, dia masuk dalam sistem kebudayaan, dan akhirnya mereka berjaya mewujudkan dakwah perkauman. Sehingga akhirnya dia kata apa? Okey, semayang, kita semayang dalam bahasa Turki lah. Kenapa Quran dalam bahasa Arab? Because Nabi turun dalam bangsa Arab. Maka tu sebabnya Quran dalam bahasa Arab. Nah, sekarang ini kita turun, kita ini orang Turki, kita belajar dalam bahasa Turki, kita cakaplah dalam bahasa Turki, kita semayang baca Quran dalam bahasa Turki. Tengok cara dia. Akhirnya pada tahun 1924, ketika zaman Osmaniyah jatuh, masjid-masjid semayang dalam bahasa Turki, azan dalam bahasa Turki. Tuan-tuan, bila dah jatuh negara Islam itu, pemerintahan Islam itu, Turki dah jadi Turki moden. Bercium, tengok dalam siaran TV dia orang lucah, dia tu biasa. Nak jadi macam Europe, nak jadi macam US. Pelacuran tidak ada masalah, bebas dalam rancangan TV terbuka. Ya Rabbi, tuan-tuan, tengok dia punya mainan. Akhirnya tuan-tuan, memberi impak kepada pembangunan ummah. Akhirnya Turki itu, masyarakat berapa puluh tahun mereka sukar untuk memahami Al-Quran. Sebab apa? Dia panggil sekular, negara sekular, Kamal Atatürk. Itu panjang cerita lagi lah, tuan-tuan kena baca lah. Takkan saya nak bacakan tuan-tuan. Saya memang suka baca ni sebab saya suka macam mana jatuh negara Islam tu. Bermula daripada pemilihan pemimpin yang salah.